Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penuntut ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini 6 hari bulan 2022, kita teruskan pengajian kita dalam Suratul Sad, surah yang ke-38, juzuk yang ke-23, ayat yang ke-49. 49 kita akan berhenti sampai ayat 54 insya-Allah. Pada kali ini kisah, iaitu balasan kepada orang-orang yang bertakwa, al-muttaqin, apa yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka, dan juga beberapa cebisan daripada nikmat syurga yang digambarkan di sini. Dan Allah janji bahawa syurga itu nikmat yang tidak putus, nikmat tak akan tamat, tak ada tempoh tamat. Baik para pelajar sekalian, kita mula dengan baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surat 995. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. Balik kita kepada huraian kita, ayat Haza zikrun. Haza zikrun. Apa dia makna haza zikrun? Segala sifat-sifat yang mulia. Sifat siapa tu? Ingat para pelajar, sifat siapa? Tengok dalam ayat yang lepas. Ayat yang lepas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar di atas beberapa sikap tak cerdik ataupun bodoh yang dilakukan oleh sebahagian daripada kaum musyrikin, puak-puak Quraisy Mekah. Kemudian Allah cerita pula kepada kita beberapa orang Nabi, Ibrahim, Ishak, Yaqub. Sebelum daripada itu, Ayub, Sulaiman, Daud, yang begitu hebat, kuat mereka itu beribadat kepada Allah, syukur walaupun mendapat kerajaan yang besar. Nabi Ayub sabar di atas kesusahan yang ditimpakan ke atasnya.
Semalam dalam siri yang lepas ada dipanggil sabqul lisan, salah sebut. Kita nak kata Nabi Ayub yang diuji oleh Allah, tersasul pergi sebut Daud. Jadi minta maaf dan tolong betul balik yang tulis-tulis tu. Nabi Ayub, Allah beri ujian dia dengan apa? Dengan sakit. Tetapi sakit itu tidaklah sampai menjijikkan. Sebagaimana yang digambarkan oleh puak Israiliyat, dia kata Nabi Ayub ni jijik, cemar, ulak ngongak-ngongak. Kita kata dia sakit tapi taklah sampai peringkat begitu sekali. Cuma begitulah orang ni ujian dia. Maka tak tahulah mereka cerita Israiliyat ni apa tujuan dia. Nak meraih simpati ke apa benda yang dia nak. Sampai mereka kita dengar pun, oi bahayanya Ayub, takutnya kan. Baiklah. Kemudian dalam ayat ini, ayat yang kita baca ini, ma ya'ul ilai halul mu'minin. Allah Ta'ala akan cerita pula kepada kita tentang kedudukan orang mukmin. Orang mukmin duduk dalam nikmat yang begitu besar, kan? Kemudian dalam siri yang akan datang kita akan baca pula Allah cerita kepada kita kedudukan puak kafir. Begitulah uslub Quran. Dia sebut orang mukmin, dia sebut kafir. Dia sebut kafir ahli neraka, dia sebut orang mukmin dalam syurga. Baik para pelajar sekalian, mari kita tengok ayat, kita tafsir ayat. Itu dia panggil munasabatul ayat. Maknanya kalau kita ada ni, depan kita ada syurga, kita kena sabar melakukan ketaatan. Depan kita ada neraka, kita kena sabar meninggalkan larangan. Dua-dua tu sabar. Maka para ulama telah menyebut kepada kita bahawa sabar itu berapa jenis? Pelajar, sabar ada berapa kategori? Ada 3 kategori sabar. Yang pertama sabar melakukan ketaatan. Yang kedua sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga sabar di atas ujian. Itu yang panggil 3 jenis sabar. Balik kita kepada ayat. Haza zikrun, segala sifat-sifat yang mulia ini. Sifat mana? Sifat Nabi-Nabi yang telah kita sebut. Sabar, syukur, awab, semua ada pada mereka. Alhamdulillah. Zul aidi, kuat dalam beribadat, dalam berdakwah, dan juga absar, mempunyai ilmu, pengetahuan yang mendalam. Maka Allah Ta'ala nak bagi tahu apakah kelayakan mereka. Inna lil muttaqina la husna ma'ab, adalah menjadi sebutan penghormatan bagi mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan tempat kembali yang sebaik-baiknya pada hari akhirat kelak. Orang yang bertakwa, Allah SWT akan beri pada mereka nikmat syurga yang tak putus-putus. Nikmat syurga. Maka sebab apa? Kenapa nikmat syurga tak putus? Sebab orang mukmin dalam dunia ni banyak yang putus. Banyak ke tidak? Banyak. Nak makan benda-benda yang sedap tapi haram, berhenti, tawakaf. Nak buat benda ni tak baik, haram, tak buat. Nak melakukan perbuatan ini, orang kata tidak sunnah ini, berhenti. Oleh kerana kamu atas dunia dulu, orang muttaqin, banyak kena cut, banyak kena potong, banyak kena terhalang daripada kehendak nafsu. Maka pada hari akhirat esok Allah kata ambil semua yang kamu nak. Ma tashtahihil anfus, apa yang jiwa rasa nak Allah beri. Allah. Ini dia panggil kelebihan orang yang sabar dulu, senang kemudian. Senang dulu, huru-hara kemudian. La ilaha illallah. Apa dia yang mereka dapat? Jannati adnin. Jannat adnin, ay jannati adnin, iaitu beberapa buah syurga, tempat penetapan yang kekal, yang kekal.
tempat duduk dianya syurga yang kekal, jannatu adnin, ai jannatu iqamatin daimatin. Mereka kekal selama-lamanya, fala yakhrujuna minha, tak keluar-keluar, dan mereka juga tak nak pindah lagi lah. Nak pindah buat apa tempat suka? Kita nak pindah ni kalau kita duduk tempat yang tak senang, tempat yang tak baik, baru kita nak pindah. Kalau sudah dapat pindah, kenapa mau lari? Orang lari juga tempat yang senang, itu orang tak betul dia panggil. Orang tua-tua Kelantan kata tak empuk, orang tu. Tak empuk ni maknanya tak betul lah. Baiklah. Jannatu adnin, syurga yang kekal. Apa dia dia punya sifat? Mufattahatan lahumul abwab, yang terbuka pintu-pintunya untuk mereka. Macam kalau kita hari ni dia panggil automatic door. Tahu? Kita pergi ke kedai-kedai hak comel besar-besar ni, siapa tu serek buka. Ahli syurga pun dia pergi nak masuk mana, buka pintu automatik. Pintu automatik ni gambaran kepada kita sekarang atas dunia ni tentang bagaimana ahli syurga nanti disambut sedemikian. Mufattahatan lahumul abwab, pintu-pintu yang sentiasa terbuka. Sebab apa? Lawan dia pintu neraka tutup semua. Pintu neraka tutup. Macam kita punya periuk apa ni, tekanan yang kita nak buat sup kan, kita masuk dalam periuk ni, polah dia punya tutup tu rapak. Keluar sikit dia punya wak, takut meletup periuk. Itu gambaran betapa seksa azabnya ahli neraka. Tutup pintu dia. Ahli syurga mufattahatan lahumul abwab, pintu terbuka. Kita pergi serak buka pintu. Masya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Kata Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami daripada ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Pintu pun sentiasa buka. Pintu syurga kecil ke luas? Luas mana pintu syurga? Mana luas dengan pintu masjid? Ada dalam hadis menggambarkan pintu syurga. Pintu syurga ni baina Makkah wa Hajar. Anggaran dia lebih kurang 1000 kilometer dia punya luas. Pintu saja. Pintunya luas. Yang membimbangkan kita ini takut tak jumpa jalan nak pergi ke pintu. Itu takut. Habis bagaimana kita nak cari jalan ke syurga? Bagaimana nak sampai ke pintu syurga? Para pelajar tanda jalan yang boleh menyampaikan ke syurga melalui jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak pergi syurga ikut jalan pintu yang dibawa oleh Nabi. Jangan duk reka-reka untuk Nabi. Ni kita sendiri tolong reka untuk Nabi. Hak Nabi tak cakap, kita pergi cakap. Hak Nabi tak ajar, kita jadikan ajaran. Ini yang pelik hari ni. Tapi itu yang dapat sambutan. Yang dapat sambutannya hak Nabi, hak yang direka tu. Hak kita yang ajar, hak tulen, hak ori daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih. Yang ni tak boleh ni. Ini yang tak boleh ni. Ini kena buat senarai merah ni orang lagu ni. Yang duduk kacau tu. Tak, naik atas bukit lah. Atas bukit, pergi duduk cari tapak-tapak orang tu, duduk bertapa situ, buat ajaran pelik-pelik. Ini betul. Gitulah mainan syaitan. Tazinus syaitan. Syaitan akan memperhiaskan yang buruk jadi cantik. Itu dia panggil kosmetik. Yang buruk jadi comel. Yang comel jadi huduh. Nak kata apa? Allahul musta'an. Baik. Itu sifat syurga, pintu terbuka, mereka duduk dalam keadaan berkekal. Apa ada dalam syurga? Tengok ayat 51. Muttaqi'ina fiha. Allahu akbar. Mereka akan bersukaria dalam syurga itu sambil berteleku di atas pelamin. Sambil relax. Orang tahu telku duduk nyenggeng.
atas kerusi comel singgah sana, begitu duduk. Seronok. Atas dunia nak sakit, pinggan-pinggan duduk atas masjid, duduk zikir, duduk ngaji, duduk baca Quran. Dalam syurga esok sandar. Ini Allah Ta'ala bagi balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan di atas dunia ini, kan? Duduk atas ni, duduk tersekat, sekarang ni terbuka. Duduk atas dunia sakit pinggang, sakit belakang, Allah bagi kita singgah sana, duduk relax, muttaqiin, duduk beradak semua, duduk dalam keadaan tenang-tenang. Yad'una fiha bifakihah, yad'una fiha bifakihatin katsirah. Mereka meminta di situ buah-buahan, wa syarab, dan minuman yang berbagai jenis-jenis rasa dan kelazatannya. Tak payah bergerak. Kita duduk atas dunia nak minum, kena bangun, ambil buka peti, buka sini. Ini tak payah. Nak apa? Ni, mari selalu dia punya khadam-khadam, pelayan-pelayan tu mari, Allahu Akbar, mari tanya, cik, bos mau minum apa? Dia panggil bos, panggil apa tak tahulah. Yang pentingnya mereka diberi apa ni, layanan yang sepenuhnya. Tak payah panggil 2 kali. Sekali je. Air, nak minum air apa? Cakap. Kita nak kata air apa tak tahu, tapi andai katalah tak. Kita tengok nak minum air kelapa. Kelapa Bali ke, kelapa wangi ke, kelapa dara ke, boleh belaka. Cakap je minum. Nak minum air apa? Semua dapat. Ai muttaqiina fi tilkal jannat, mereka duduk di atas singgah sana dalam begitu relax, tenang. Yatlubuna, mereka minta buah-buahan yang banyak dan minuman yang pelbagai jenis. Tengok dalam surah Yasin. Surah Yasin ini surah yang dekat dengan kita. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Ahli-ahli syurga sibuk hari ini dengan makanan-makanan, fakihun, buah-buahan. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dengan pasangan-pasangan mereka duduk berada, relax atas singgah sana. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Bagi mereka buah-buahan dan apa yang mereka nak. Surah Yasin ayat 55-57. Para pelajar, tanda kenapa Allah tak sebut lagi makanan, dia sebut buah-buahan. Lish. Ini dia panggil ilmu tadabbur. Ilmu tadabbur korek kepada kita. Buah-buahan dia disebut. Makanan, nasi, gandum, roti tempayan, roti nan, roti pizza, tak ada sebut. Kenapa? Menarik juga soalan. Para ulama tafsir kata, orang yang duk cari roti, cari nasi ni orang lapar. Ahli syurga dia tak ada lapar. Dia makan, ya tana'amun, makan tu saja seronok-seronok. Sebab tu dia sebut buah-buahan. Kita ni waktu makan buah ni waktu kita relax, ya kan. Tapi waktu kita lapar, orang angkat buah marah. Pukul 1-2 tengah hari angkat buah, duga aku. Kita nak makan, nak nasi. Tapi sekarang ni disebut buah-buahan les. Sebab makanan itu seronok-seronok, tana'amun, talazzazun, bukan lagi kerana lapar. Allahu Akbar. Baik, kita dah ada tempat tinggal. Ada dah? Di mana? Dalam syurga. Kita sudah ada makanan, nasi mandi, nasi kambing semua beres lah, tak ada masalah tu. Buah-buahan berbagai jenis, minuman berbagai jenis. Seronok kalau duduk seorang. Suka? Tak suka. Maka Allah bagi satu lagi nikmat berpasangan dalam syurga. Tengok ayat 52.
Wa 'indahum qasiratut tarfi atrab. Wa 'indahum, dan di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang comel lote, kata orang. Comel lote, gambar dia lagi. Yang pandangannya tertumpu kepada mereka semata-mata atrab, sebaya umurnya. Tak ada kata. Oh ni kecil, oh ni tua, tak ada. Makcik-makcik yang kecil-kecil tu jangan duk mikir nak masuk syurga dengan kecil dia tu lah. Sebab semua dalam syurga sebaya je umur dia. Atrab, umur dia sekitar 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun ni comel lah orang panggil tak. Matang. Sekitar itulah dia. Umur 80 lah ni pun tak payah pergi cari apa ni yang panggil sosok apa dia jenis cocok. Botok lah. Sosok kita botok nak suruh comel, banyakkan wudu, banyakkan salat, cerah balik muka, yang kecil-kecil sudah tidak ada, dia akan masuk dalam syurga dalam keadaan comel lote. Comel lote. Jadi selesai kita. Tempat tinggal ada, makanan sudah ada, pasangan sudah ada, bahagialah kita. Macam kita atas dunia ni. Nah, kalau saya nak kahwin, awak ada kerja ke nak bagi makan anak orang? Belum, cari kerja dulu. Awak ada rumah ke tempat tinggal? Tak ada, cari rumah. Tak boleh buat rumah sendiri, cari rumah sewa. Maka tengok tertib Allah Ta'ala buat tempat tinggal, makanan, pasangan. Masya Allah. Ini je lah. Allahu Akbar. Maka bila makan kenyang-kenyang, dia nak kahwin. Sebab itulah Nabi SAW sebut, kalaulah orang ni tak mampu nak kahwin kerana tak ada belanja, puasa. Fa'ali apa ni? Wa man lam yastati' fa'alihi bis-shaum. Siapa tak mampu puasa. Jadi oleh kerana ada makanan nak punya pasangan pun sudah ada. Apa sifatnya bidadari syurga tu macam mana? Tengok sifat dia. Allah kata apa? Qasiratut tarfi. Wa indal muttaqin, bagi orang yang mempunyai bertakwa, mata dia tak tengok orang lain, tengok ke cik abang dia je, tengok suami dia je. Ni atas dunia ni suka tengok orang lain. Suami dia tak apa comel, tengok orang lain pula lawa dah. Orang lain pula Allahu Akbar. Dia tengok sekali dengan syaitan, comel lalu. Oh lawa dia ni, comel orang ni. Comel bini dia tu, pada bini dia comel dah. Dia tak tengok bini orang hak kena lutung, comel lagi. Kita kata jangan. Ini di antara kita kena ingat. Sifat wanita ahli syurga, qasiratut tarfi atrab. Mata dia tak tengok orang lain, duk tengok ke suami dia je. Umur dia pula sebaya, syabatun mutasawiyatu amaruhun. Umur dia sebaya ya. Ada kata sekitar umur 30 tahun. 30 tahun atas dunia ni. Nah, kalau kita ambil umur 10 tahun apa beringoh? Tak comel mana? Ambil 30, tengah orang panggil tengah comel. Dalam surah As-Saffat yang baru yang kita lalu, Allah kata apa? Wa indahum qasiratut tarfi'in. Mata dia tak tengok benda lain, tengok suami je. Ka'annahunna baydun maknun. Macam dia telur burung kasuari. Pernah tengok telur kasuari? Tengok burung lah, tengok gambar ada lah. Ayat As-Saffat ayat 48-49, dan dalam surah An-Naba, surah Amma Yatasa'alun tu, ayat 31-32, Allah kata apa? Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Orang muttaqin ni ada dapat kemenangan, dapat kebertuahan, kebun-kebun dan buah-buah, dan juga pasangan dia bidadari yang comel sebaya umur dia. Masya Allah. Baik, kita dah dapat dah apa yang dijanjikan oleh Allah. Allah kata apa?
hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Tengok ayat 53, inilah dia balasan yang dijanjikan kepada kamu setelah selesai hitungan amal. Mula-mula manusia keluar di akhirat esok, keluar dari kubur dalam keadaan huru-hara. Huru-hara. Nak dapat penyelesaian masalah, kita pasal kena berlarak, pasal berjalan sana sini, mengembara, cari siapa dia menyelesai. Akhirlah kita jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil asy-syafa'atul kubra. Selesai hisab, masuk dalam syurga. Maknanya itulah balasan dia setelah kita masuk dalam syurga. Jazaan lakum ala a'malikum, balasan kepada apa yang kamu lakukan. Apa yang kita buat atas dunia dulu, Allah Ta'ala balas di akhirat esok dengan limpah kurnia Allah. Kalau kata nak balas satu persatu, tak padan. Nikmat syurga terlalu besar, kerja yang kita buat atas dunia ni simple je, kecil-kecil je. Tapi dengan limpah kurnia Allah, sikit dia beri banyak. Pasal tu dia kata rizqun karim, rezeki daripada Allah yang maha mulia, yang maha pemurah. Dia beri pada kita lebih daripada apa yang kita sangka. Baik, bila ni kita ni, kalau kita dah dapat nikmat, kita nak lepaskan nikmat tu, nak bagi orang, tak bagi dah. Sayang, happy, nah, kamu barulah kita bagi kepada ayat 54. Allah jamin. Jamin apa? Nikmat tak akan hilang. Nikmat tidak akan hilang. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya ini ialah pemberian kami kepada kamu. Allah kata, ni aku beri pada kamu pemberian yang tidak akan habis-habis, pemberian yang tak akan putus. Kata dalam tafsir, ai inna hadzal jaza'al mazkur, balasan yang tersebut kepada orang yang bertakwa dalam syurga adalah nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kamu, karamatan minna, suatu limpah kurnia daripada Allah kepada kamu, tidak akan putus, tak akan hilang, tak akan rusak selama-lamanya. Ayat ini ditegaskan sekali lagi dalam Surah Hud ayat 108, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majzuz. Orang yang bahagia duduk dalam syurga kekal, ata'an ghaira majzuz, suatu anugerah yang tak putus. Jadi para pelajar sekalian, kita dah dengar, kita dah dapat jaminan, kita sudah dapat beberapa jenis nikmat yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Maka tak ada lagi depan kita ni kecuali berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang layak untuk menerima anugerah yang tersebut. Bagaimana kita nak layakkan kita? Jadi orang bertakwa. Itulah kelayakan yang pertama. Setiap minggu kita pergi solat Jumaat, khatib memperingatkan kita, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Sebab apa? Dengan jalan takwa, kamu akan layak untuk menerima anugerah yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tamatlah tafsir. Sekarang ni kita berpindah kepada al-fawaid at-tarbawiyah wal fawaid al-ilmiyah, insya-Allah. Letak faedah yang pertama, nombor 1. Allah Ta'ala sebut, wa inna lil muttaqina lahusna ma'ab. Bagi orang yang bertakwa itu tempat tinggal yang cantik.
ulama tadabbur kata apa? Ayat ini al-hassu 'ala taqwa, menggalakkan kita supaya jadi orang bertakwa. Karena itu Allah Ta'ala sebut pahala-pahala bagi orang yang bertakwa dengan syurganya, dengan nikmatnya, dengan bidadarinya, dengan bidat, macam-macam apa yang ada yang disediakan oleh Allah kepada kita, jangan cari. Maka kata di ulama, li'annal hassa 'ala syai' yakunu bil amri bihi. Bila kita galakkan benda, mana kita suruh orang buatlah tu. Macam kita kata, siapa dia solat 12 rakaat satu hari satu malam, pahala dia boleh syurga, mahliga dalam syurga. Dengar saja, la, mesti beramal. Jadi oleh kerana bagi orang bertakwa tu syurga, maka kamu semua jadilah orang yang bertakwa. Jadi orang mana? Orang yang bertakwa, jangan tak jadi orang yang bertakwa. Kalau tak jadi orang bertakwa, apa kita dapat? Dapat apa? Dapat rugi je lah, tak dapat apa kan? Dapat rugi. Allahu Akbar. Ini yang dikatakan dapat rugi. Jadi dapat rugi, apa yang kita untungnya? Sebab Allah kembarkan innalil muttaqin dengan ayat haza ma tu'adun. Ini yang aku janji pada kamu. Mana janji Allah Ta'ala tu janji yang benar, bahawa kamu semua akan dihitung balik, segala amalan kamu akan dihisab, segala perbuatan kamu akan dikira. Tidak mudah lah. Jadi kalau kita tahu kita ni duduk di bawah pemerhatian Allah, segala kerja buat kita dihisab, dihitung, kita akan takut lah. Macam kita atas dunia ni lah, orang nak audit. Kalau kita kerja ke, kita jaga akaun ke, ada audit ni, kita pun berhati-hati, beringat-ingat, duk cari jalan macam mana nak selesaikan. Sebab apa? Sebab takut ditanya. Akhirat esok macam itulah. Marilah kita sama-sama memperlekatkan diri kita, ya, jadi orang bertakwa. Macam mana jadi orang bertakwa? Yang pertama melakukan ketaatan, yang kedua meninggalkan segala larangan. Sebab depan kita ada hisab. Bila ada hisab, ada nikmat dan ada azab. Na'udzubillah. Yang kedua, pergi kepada faedah yang kedua. Mufattahatan lahumul abwab. Allah kata syurga yang kamu dijanjikan oleh Allah Ta'ala ini mufattahah, pintu dia sentiasa terbuka. Ayat ini dalil ala aman at-tam. Maknanya dalam syurga tu keamanan yang sempurna. Kita ni kenapa kita selalu kunci pintu? Kenapa? Masuk rumah, kunci pagar. Masuk dalam rumah, kunci grill. Pintu pula diselak. Kenapa? Sebab rasa tak aman. Takut perampok datang, takut penjaga datang, takut orang jahat datang, macam-macam takut, kita kunci. Tapi oleh kerana orang syurga ni tak ada lagi ketakutan, dia rasa aman, seaman-amannya, maka pintu syurga tak kunci dah. Untuk orang ni, untuk orang baik ni. Nanti orang yang tak baik masuk, mana nak masuk? Dia duduk dalam neraka yang dikunci, dia ditutup rapat, mana nak masuk? Jadi orang dalam syurga, pintu sentiasa buka, dalam neraka na'udzubillah, pintu terkunci. Sebab apa sentiasa buka? Yang pertama, senang orang nak masuk. Yang kedua, kerana keamanan yang telah sempurna, tak ada ketakutan. Kunci buat apa pintu, tak takut. Yang ketiga, mudah khadam-khadam nak bagi servis, nak bagi khidmat, mudah. Sebab apa mudah? Kenapa mudah? Tak payah, mari pintu terbuka. Cuma tempat dia duduk, orang panggil privasi, tempat yang khas itu lain lah. Mana pintu asasnya terbuka. Banyaknya khadam-khadam bagi masuk kan? Pintu dia. Adapun ahli neraka, na'udzubillah, masuk je, tutup pintu. Dalam surah Al-Humazah, tanda pelajar,
dalam surah Al-Humazah, innaha alaihim mu'sadah. Innaha alaihim mu'sadah, di atas mereka pintu yang tertutup, ay mutbaqah. Dinamakan pintu dengan wasit. Wasit tu kenapa? Ay mu'sadatun fi amadin mumaddadah. Maknanya pintu yang kuat, kunci. Humban masuk ahli neraka, pop, tutup lalu, tak boleh keluar. Allahu akbar. Nak keluar. Satu lagi bandingan neraka ni dengan periuk tekanan dia panggil. Masuk barang, masuk daging, masuk apa, masuk awak, krak, kunci. Tak. Mana dia punya, barulah daging kita terlembut, makan apa sedap. Kata orang lembut sampai ke tulang. Oh, tu dia. Baik. Yang ketiga, tengok ayat, muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Mereka duduk berrilek-rilek atas singgasana, panggil nak makan apa, buah-buahan, minuman semua datang. Kata ulama al-ittika, duduk berteleku bersandar ni daripada gaya duduk orang yang bahagia. Gaya duduk siapa? Gaya duduk orang yang bahagia. Orang yang duduk cerita tak duduk gini, duduk gini, aduh, pecik kepala, stres. Ni kita duduk sandar, insya-Allah. Yad'una fiha, cakap je nak apa. Ayat ini menunjukkan bahawa khadam-khadam sentiasa tunggu. Nak apa ya? Dapat, mari selalu. Sebagaimana dalam surah pagi Jumaat, suratul Insan ayat 19, wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Wildan, kanak-kanak ni, pelayan-pelayan ni, khadam duk pusing dalam surga ni. Tuan nak apa? Nak apa? Allahu akbar. Kita sekarang ni yang duk fikirlah macam mana kita fikir bagaimana mau sampai surga. Itu yang kita kena fikir. Ayat yang keempat, faedah yang keempat, yad'una fiha bifakihatin. Mereka makan buah-buahan yang banyak. Kenapa dia guna buah-buahan tadi kita dah sebut? Sebab mereka hanya yatana'amun yatalazzazun, bukannya lapar. Dia makan tu suka-suka je. Dia orang makan suka-suka ni, orang pakai makan buah-buahan gitu ya. Dia panggil makan ringan-ringan, makan suka-suka. Dan isteri dia pula yang baik orangnya, tak ada mata tu duduk melelai tengok jantan lain, tak ada, tengok suami dia je. Suami pun tak tengok orang lain juga. Jadi atas dunia ni begitulah kita. Kena jadi suami yang baik, jangan duduk jeling-jeling orang, jangan duduk gelenyar dengan bini orang. Tahu gelenyar, menggatal lah gelenyar ni. Tulis kata-kata Kelantan ni, gelenyar makna menggatal. Jangan duk menggatal dengan bini orang, dengan suami orang. Ni dengan bini sendiri tak tengok mana, duk tengok ke bini orang lain. Syaitan sungguh. Maknanya orang ahli syurga tak tengok dah orang lain. Masing-masing tengok pasangan, jeling aku, senyum awak, senyum kita, dan Allahu akbar. Alhamdulillah, nikmat-nikmat ahli syurga itu sangat banyak. Kita pun sudah yakin dengan nikmat, tapi bagaimana keyakinan itu perlu diperjelemakan dalam hidup kita, bahawa kita ni tak senang hidup selagi tidak beribadat kepada Allah, selagi tak boleh baca zikir, tak boleh baca Quran, tak boleh faham Quran. Aku nak juga mengaji Quran ni sampai aku faham. Bagaimana? Kemudian yang kelima, yang terakhir, inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Rezeki yang aku beri ni tak putus, tak akan habis. Kita tak usah mikir agak-agak berapa tahun dalam syurga ni, berapa tahun. Tak ada. Macam kita juga, kalau kita nak pergi travel, kita nak pergi umrah, nak pergi haji, nak pergi mana-mana tak, berapa tambang? 10,000. Berapa hari? 2 minggu. Berbaloi. Hotel jenis apa? Ini kita susah atas dunia sekejap.
tetapi nikmatnya berpanjangan, tak putus-putus. Tak nak lagi, rugilah awak. Sebab itulah kata orang, nikmat dunia ni hanya sejengkal saja. Nikmat dunia ni sejengkal, tapi bala dia berpanjangan. Macam orang salah guna lidah. Lidah yang ada ni bukannya buat zikir, tapi duk mengumpat orang, maki orang. Besarlah dosa dia tu. Nikmat faraj tidak guna di tempat yang halal, tapi pergi letak di tempat yang haram. Bendanya sekejap aja, tapi dia punya kesan begitu lama. Itulah kata orang, nikmat kita buat benda baik sekejap, tapi pahala dia berterusan. Nikmat maksiat sekejap, tapi balanya berterusan. Jadi oleh itu kita pilih jalan yang baik, jalan yang sempurna, jalan yang boleh mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla, sebab di sana nikmat yang tak putus-putus. Jadi kalau kita tahu nikmat tak putus, rajinlah bekerja atas dunia ni. Setiap hari kita solat, kita zikir, kita belajar, kita fikir, kita ibadat. Sebab apa? Sebab kita nak ambil nikmat yang tak putus. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas nikmat yang ada. Kalau Allah Ta'ala panjangkan umur kita, kita isi dengan kebaikan. Kalau umur kita pendek, kita buat persiapan supaya kita mati dengan keadaan dalam baik. Husnul khatimah. InsyaAllah kita sambung lagi dalam ayat kita. Ayat 56. Baik. Ayat 55. Dalam siri akan datang, kita tengok pula cerita di sebaliknya. Yang ini cerita orang baik. Ayat 55 nanti cerita orang yang buruk, orang yang tidak baik, wal'iyazubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan kami daripada api neraka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.